Apa itu credit note? Macam mana nak gunakan fungsi credit note dalam niagawan? Saya akan tunjukkan cara mengikut situasi yang berbeza. Situasi yang pertama, pelanggan ada pulangkan barang yang dibeli dan minta refund disebabkan oleh barang rosak atau expired. Jadi, bagaimana nak rekodkan ke dalam sistem? Saya Atira dari niagawan. Jom saya bantu cara rekod pulangan jualan. Jika customer ada pulangkan barang yang dibeli disebabkan barang tersebut rosak dan juga anda membayar refund kepada customer, dalam sistem anda perlu buat dua credit note. Yang pertama adalah item return, iaitu customer pulangkan barang, dan yang kedua adalah kita membayar refund kepada customer. Jadi anda perlu klik pada sale/invoice, sale invoice, dan kemudian boleh search nama customer tersebut dan pilih belian yang dibuat sebelum ni, klik pada ikon anak panah dan kemudian klik pada button credit note. Date dekat sini adalah date customer return produk tersebut bila. Contoh pada tarikh 18 hari bulan. Remark dekat sini adalah sebab kenapa dia return, contoh disebabkan barang rosak. Type adalah item return. Add return, item by customer, boleh search nama produk yang dia return. Klik pada ikon anak panah sekiranya 1 unit. Kalau 2 unit, masukkan nilai pada kotak ini. Okey, kemudian klik pada button save. Selesai untuk 1 CN item return. Dan sekiranya customer, iaitu kita membayar refund kepada customer, anda perlu buat credit note yang kedua, iaitu sebelum tu anda perlu copy dahulu nama sale invoice. Kemudian klik pada credit note. Klik pada button plus dan kemudian klik pada search invoice. Boleh pastekan nama sale invoice tadi. Ini akan ambil beberapa second. Dan kemudian klik pada ikon anak panah. Date adalah date kita membayar refund tersebut. Contoh pada 18 hari bulan. Remark boleh letakkan sebab. Type adalah amount return, iaitu kita bayar refund kepada customer berjumlah ini. Bank or cash kita bayar secara apa? Contoh kita bayar by tunai, pilih tunai. So klik pada button save. Jadi untuk satu invoice, sekiranya customer pulangkan barang dan juga kita bayar refund kepada customer, akan ada 2 CN, iaitu 2 credit note. Untuk situasi yang kedua, pelanggan ada membuat lebihan bayaran dan baki perlu dipulangkan kepada customer. Jadi bagaimana nak rekod? Ikut kepada situasi yang kedua, sekiranya customer membuat pembayaran lebihan dan kita perlu pulangkan baki, dalam sistem anda perlu buat credit note amount return, iaitu dengan klik kepada sale invoice dan boleh search nama customer tersebut dekat ruangan ini. Kemudian masukkan payment, klik pada ikon anak panah. Kemudian masukkan payment, contoh customer bayar RM80 pada tarikh ini. Okey, dibayar secara tunai. Kalau bayar by transfer, pilih bank. Okey, kemudian klik pada button save. Anda akan nampak dekat sini akan ada lebihan RM5. Jadi anda perlu buat bila pulangkan baki, kena buat credit note amount return. Klik pada credit note pada tarikh yang kita nak pulangkan baki. Contoh remark dekat sini adalah lebihan bayaran. Pilih type adalah amount return to customer. Amount baki, bank or cash kita bayar secara apa, contoh tunai, dan kemudian klik pada button save. Bila kita semak semula sale invoice tersebut, baki akan kosong sebab kita dah pulangkan baki itu terhadap customer. Jelas. Selesai untuk situasi yang kedua. Untuk situasi yang ketiga, customer ada pulangkan barang dan tukar dengan produk lain dan perlu tambah duit. Jadi, bagaimana nak rekod dalam sistem? Untuk situasi yang ketiga, kalau customer pulangkan barang dan ingin tukarkan kepada produk yang lain dan tambah duit, anda perlu buat beberapa step. Step yang pertama, anda perlu rekod dahulu credit note item return sebab customer pulangkan barang. Klik pada sale invoice. Boleh search nama customer dekat sini. Sebagai contoh, customer pulangkan barang ini. Klik pada button credit note. Date adalah date bila customer return. Contoh
Remark adalah sebab pemulangan. Type adalah item return. Klik pada add return item. Contoh, pulangkan barang ini sebanyak 1 unit. Contoh, klik pada button save untuk step yang pertama. Untuk step yang kedua, bila customer ingin tukarkan kepada produk yang lain, anda perlu buat satu lagi invoice yang baru. Klik pada send invoice, klik pada button plus, klik add product. Contoh, beli produk yang baru, contoh ini. Kemudian ada pilih produk yang lain juga. Kemudian pilih customer yang sama, klik ikon anak panah, dan date adalah bila pertukaran berlaku, contoh pada tarikh ini. Jangan masukkan payment lagi, so klik pada button save. Selesai untuk step yang kedua. Untuk step yang ketiga, anda perlu set off-kan payment, iaitu pergi kembali kepada invoice yang asal, iaitu invoice yang ini. Klik pada ikon anak panah, kemudian lihat di bahagian payment, klik ikon anak panah dekat sini. Kemudian klik ikon ini dan matchkan dengan invoice asal berserta dengan invoice yang baru. Klik untuk kita set off-kan ataupun matchingkan payment. Kemudian klik pada button save. Lihat semula invoice yang baru akan terdapat status partial. Sebab kita set off-kan payment yang asal kepada invoice yang baru. Jadi, bila dekat sini status partial, customer perlu tambah bayaran sebanyak RM48.50. So, klik pada add payment untuk step yang keempat. Masukkan bayaran. Contoh, customer bayar RM48.60 secara tunai dan klik pada button save. Selesai. Untuk situasi yang ketiga. Itu sahaja untuk video tutorial kali ini dan saya harap video ini dapat membantu anda. Terima kasih.